Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekejap. Kita pakai mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Hari ni Kak Nazah nak share dengan anda semua. Okey, sebelum tu kan saya perkenalkan diri dulu. Okey, sekejap. Okay, Kak Azal tak pin tadi. Dia tak pin, jap pin WhatsApp. Sorry kalau korang macam goyang-goyang ke apa ke. Okay, kena ada holder jugalah. Okay, tak apa, kita live sekejap je. Kak Azal nak sharing dengan anda. Okay, apa yang Kak Azal nak sharing ialah cakap saya dah bertunang. Dah bertunang. Saya kalau boleh orang kata nak nikah tu nanti boleh ketum sepenuhnya lah. Okey. Niat baik. Bagian ketum ni insya-Allah Allah akan permudahkan. Okey, ramai para isteri WhatsApp Kak Nazah sedih, kecewa, tekanan, stres akibat suami dia minum ketum ni. Okey, jadi bila dia WhatsApp Kak Nazah tu macam satu luahan perasaan, luahan hati pula kan. Jadi Kak Nazah ni dah macam orang kata kena dengar. Kena dengar. Jadi macam kita ni bukannya perunding apa bukannya perunding keluarga ke apa kan, tapi kadang-kadang macam terpaksa dengar. Kadang husband Kak Nazah kan apa ni dia cakap sampai bila nak kena dengar macam tu je kan. Tapi Kak Nazah macam tak boleh nak elak. Memang tak boleh nak elak. Jadi tak nak macam kena dengar luahan. Tapi apa yang selalu Kak Nazah bagi tahu, okey, Kak Nazah bagi 3 tips isteri pujuk suami berhenti ketum. Okey, 3 tips dia. Okey, nombor 1. Nombor 1. Kenal pasti apa punca mereka merajuk. Kena tahu. Kena pasti apa punca mereka merajuk. Kenal pasti apa punca mereka minum ketum. Okey, kenapa suami kita minum ketum? Tanya dengan dia. Tanya, kenal pasti. Adakah sebab kawan-kawan? Ada suami dia stres minum ketum sebabkan isteri. Okey, isteri ni memberi tekanan kepada suami dan suami ni dah tak ada, orang kata tak ada cara lain untuk orang kata nak riliskan stres dia, maka terikutlah kawan-kawan minum ketum. So kena berbincang daripada hati ke hati dengan suami. Sebenarnya apa punca abang minum ketum? Kita jangan fikir tu dia minum ketum salah dia semata-mata. Kena fikir juga, mungkin adakah silap kita, adakah kita puncanya, adakah kita pernah orang kata bentak-bentak, marah-marah dia, buat dia rasa macam stres, setiap hari membebel. Okey, kena fikir. Jadi kena pasti apa punca mereka minum ketum ni. Okey, baru kita tahu macam mana nak solve dia. Tapi kita jangan malulah kalau kata suami tiba-tiba meluahkan sebab ayang lah abang minum ketum. Jangan melenting. Okey, jangan melenting. Terima je apa yang dia nak cakap tu. Lelaki ni ego dia tinggi. Jangan cabar, nanti makin teruk jadinya. Jadi kalau kata nak suami berhenti ketum, okey, kena orang kata sabar sekejap. Ini tips ni untuk suri-suri rumah ni, wanita-wanita
wanita si rumah, tunang ke, atau anda ada pasangan yang minum ketum ke, macam mana cara aku nak apa orang kata, nak pujuk dia supaya berhenti ketum. Okey, jadi nombor satu, kenal pasti dulu kenapa dia minum ketum. Macam semalam ada yang WhatsApp kat Nazar, dia minum ketum sebab aksiden. Okey, so sakit-sakit masuk tulang dalam badan dia, so sakit, so macam mana nak kurangkan kesakitan dengan minum ketum. Kenal pasti dulu kenapa pasangan anda minum ketum. Jangan terus memberontak, marah-marah macam tu. Okey, tips yang kedua, okey, jangan terlalu tegas tapi bermanjalah dengannya. Kalau yang belum kahwin tu janganlah manja lebih-lebih pula kan. Ni untuk yang dah berkahwin lah maksudnya Nazar, okey, yang dah berkahwin. Okey, bermanja dengan dia. Kata sebab lelaki ni dia memang nampak macho dan keras, tegas, tapi sebenarnya dia orang ni sangat tertarik dengan kata-kata yang lembut pada seorang wanita. Okey, kalau kata isteri dia tu berlemah lembut dengan dia, dia akan lembut balik dengan kita. Tak adanya kalau kita lembut dia akan malah kasar. Okey, bermanja dengan dia. Okey, itu salah satu tips cara yang orang kata sangat mudah untuk memujuk suami. Berlemah lembut, bersopan depan dia. Dia akan cari. Tapi kalau ini laki balik kerja, anda dah mana terlenting, dah marah-marah, abang kenapa baik lambat ni. Memanglah suami pun stres. Okey, relax dulu, bagi dia bertenang dulu. Nanti macam kalau macam Kak Nazar selalunya orang kata semayang dulu ke, tak apa, bagi tenang. Nanti tanya dia, kenapa baik lambat tadi? Ada apa kerja kat office? Okey, tanya baik-baik. Jangan buat dia stres. Tahu kita stres, tapi jangan menambahkan lagi stres dalam rumah tangga. Okey, jadi berlemah lembut, bersopan santun depan suami. Okey, macam kita masa mula-mula bercinta dulu kan, berlemah lembut, bersopan santun, cover-cover. Okey, yang ketiga, bergurau. Dan orang kata buatlah komedi-komedi, bergurau senda dengan dia. Okey, sebab lelaki ni dia jenis santai-santai, so kita boleh gunakan teknik bergurau dengan dia. Itu dalam masa bergurau, dalam masa lemah lembut, dalam masa tahu apa masalah dia tu, selitlah sedikit, selit sedikit. Macam tak nak ke berhenti ketum, selit sedikit. Okey, tapi kalau orang kata tiga-tiga tu tak berjaya, cuba gunakan ayat manis ni. Kejap Kak Azhar share dengan anda ayat manis tu. Entahlah. Okay. Dia tanya kat Mami dah mandi. Mestilah Mami dah mandi. Apalah ayat ni. Anak Kak Nazar. Okey, ayat dia macam ni. Keputusan yang paling penting yang saya pernah ambil dalam hidup ini adalah berkahwin dengan awak. Awak sebenarnya orang yang terbaik dekat atas muka bumi ni. Saya sayang awak sangat-sangat. Okey, itu satu ayat manis. Okay, kena bagi kat suami. Suami ni pun manusia biasa juga. Dia pun macam ada hati dan perasaan, ingin dimanja, ingin dibelai juga. Jadi bagi ayat manis macam tu. Kata sama ada dalam WhatsApp ke, berdepan ke. Dah bagi ayat manis tu, barulah kita cucuk cara. Cucuk dia, berhentilah ketum, saya sayang awak sangat-sangat ke apa ke. Jangan, bila abang nak berhenti ketum ni? Sampai bila nak macam ni? Contohlah kan. Abang tak ingat nak mati ke? Macam mana? Memanglah kawan tu lagi. Kalau Kak Nazar pun, kau dah kenapa marah-marah? Okay, so bagi ayat manis kat dia. Okay, kalau nombor 1, nombor 2, nombor 3 tak jalan, bukan tak jalan, lambat sikit, bagi ayat manis. Kita wanita pun suka kan kalau suami kita bagi kita ayat manis, betul tak? Okay, so bagi ayat manis. Keputusan yang paling penting yang saya pernah ambil dalam hidup saya ialah mengahwini awak. Okay, awak sebenarnya orang yang terbaik dekat atas muka bumi ni. Biarlah, walaupun dia pun bukan yang terbaik pun kan, tapi kita bagi je ayat manis tu supaya dia rasa confident, supaya dia rasa yang kita ni perlukan dia sangat-sangat dalam hidup kita ni. So dia akan berfikir, isteri aku perlukan aku, anak aku perlukan aku. Apa jadi kalau aku terus minum ketum ni? Apa jadi dengan isteri aku? Biar dia berfikir macam tu. Okay, yang kedua, ayat kedua, awak adalah pasangan hidup terbaik yang pernah hadir dalam hidup saya. Terima kasih kerana menjadi suami yang terbaik. Awak sangat istimewa. Wow, apa pandailah korang gunakan ayat yang macam taklah skema sangat macam tu kan.
Abang ni pasangan hidup saya yang paling terbaik dalam yang pernah hadir dalam hidup saya. Hai Alia Ariana Amar Haris. Oh, panjang ni nama. Thank you for watching. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, nama saya Kak Naza. Kak Naza perunding ketagihan ketum. Dadah rokok pun boleh. Alhamdulillah. Dah boleh berjaya bantu ramai dah. Ramai dah pulih dari ketagihan ketum. So hari ni Kak Naza nak share dengan anda semua wanita dan suri rumah yang ada pasangan yang minum ketum. Tips nak pujuk mereka ni berhenti ketum. So tadi tips yang pertama, kenal pasti apa masalah mereka. Kenal pasti apa masalah suami, masalah pasangan anda, kenapa dia minum ketum. Itu point yang nombor 1. Okey, yang nombor 2 tadi Kak Anza cakap kejap. Jangan terlalu berkeras, jangan terlalu tegas. Bermanjalah dengan dia. Bermanja yang untuk yang dah kahwin lah, okey? Bermanja. And then sebab lelaki ni kalau kita keras, sebab dia memang dah dilahirkan keras, kan lelaki. So kalau kita isteri berkeras dengan dia, lagilah dia keras, lagilah kita tak dapat apa yang kita nak. Jadi kita kena nak apa yang kita nak. Berlembut-lembut lah dengan dia, bermanja-manja lah dengan dia. Lelaki memang suka kalau perempuan manja-manja ni. Okay. So nombor 3, bergurau senda dengan dia. Ambil hati dia sikit. Okay. Bila orang kata dalam tengah bergurau senda tu, selitlah sikit motif kita. Tengah bermanja-manja tu, selitlah sikit motif kita. Apa motif kita tadi? Kita nak pujuk suami berhenti ketum. Jangan bagi tahu rasa ni kat suami sampai para suami tahu. Ini untuk para isteri saja. Okay. So tadi kalau tiga tu pun slow tak jalan, okay, bagi ayat power kat suami. Okay, bagi ayat manis kat dia. Apa ayat manis tu? Guys, tolong Kak Naza untuk share kepada 10 FB group. Okay, 10 FB group. Okay, tips ni kita boleh bantu ramai wanita dan suri rumah kat luar sana yang nak pujuk suami mereka berhenti ketum. Ramai tahu isteri yang stres, kesedihan, kemurungan akibat suami dia minum ketum. Ramai, serius ramai. Jadi jom kita bantu sesama-sama wanita kita. Tak apa, semoga niat baik. Aku nak share lah live kat Naza ni. Aku nak, orang kata, nak bantu ramai lagi wanita-wanita kat luar sana. Sesama nasib macam kita. Kak Naza ni alhamdulillah lah, suami dijauhkan daripada ketum, husband pun tak merokok. Alhamdulillah lah, syukur sangat-sangat. That's why Kak Naza nak bantu wanita kat luar sana. Okay, bila suami yang siapa yang ambil dadah, ambil ais, banyak sangat cerita dia. Allah, semalam dapat WhatsApp kena pukul. Baru lepas kena pukul dengan suami, kat kepala, dekat kaki, kat lutut, sampai biru-biru apa semua. Okay, bila kata suruh pergi buat report polis, katanya fikirkan anak. Fikir anak baru seorang. Lepas tu Kak Anza kata, macam mana kalau sampai tahap 2 orang, 3 orang. Sebab sampai ke tahap pukul. Dia dah pukul dah anak dia. Dia pukul isteri dia, kepala. Okay, sebab itu dia halusinasi. Dia memikirkan yang benda yang bukan-bukan. Okay, kesan akibat daripada pengambilan ais tu. Jadi Kak Naza nak bantu anda wanita-wanita seluruh rumah kat luar sana. Jom, ini tips macam mana nak pujuk suami berhenti daripada ketagihan ketum, rokok, dadah ni. Jomlah, kalau kita tak ikhtiar, kita tak tahu. Kita kena ikhtiar, kita kena cuba cara ni. Okay. So tadi nombor 1, ayat manis dia. Keputusan, ayat manis daripada Kak Naza lah. Keputusan yang paling penting yang pernah saya ambil dalam hidup saya ialah mengahwini awak. Awak sebenarnya orang yang terbaik di atas muka bumi ni. Love you sayang, love you abang. Lepas tu selit lah. Jomlah berhenti ketum. Kalau nak, jom saya bantu abang. Saya akan bagi semangat, saya bagi sokongan, bagi dorongan untuk dia berhenti daripada masalah ketagihan, berhenti ketum, berhenti dadah ni. Okay. And then ayat manis yang kedua, Kak Naza share 3 je lah ayat manis Nanti korang panggil Kak Naza ayat manis pula kan. Okay, ayat manis yang kedua, awak adalah pasangan yang terbaik dalam hidup saya, yang pernah hadir dalam hidup saya. Terima kasih kerana menjadi suami yang terbaik. Awak sangat istimewa. Lepas tu selitlah sikit yang suruh berhenti dadah, berhenti rokok, berhenti ketum ni. Okay. Yang nombor 3, setiap kali saya tutup mata, saya nampak wajah manis awak. Setiap kali saya fikir tentang kita, saya tak pernah rasa tak puas. Saya tidak pernah tak rasa puas. Saya sangat gembira sebab kenal dan memiliki awak.
biarlah walaupun kita tengah sakit hati pun, ketepikan sekejap. Okay, pujuk dia dengan cara ayat-ayat manis macam tu. Cakaplah kita sayang kat dia, dia yang terbaik untuk kita. Kita memang tak nak orang lain lah, tolonglah. Okay, tolonglah berubah. Saya sayang awak sangat-sangat. Saya nak sampai bila-bila dengan awak. Saya nak biar saya sampai tutup mata dengan awak. Tapi saya tak nak awak dalam keadaan macam tu, sebab saya sayang awak sangat-sangat. Jadi sembang dengan suami tu heart to heart, daripada hati ke hati. Bukan melenting, marah-marah, tinggi suara. Memanglah nanti kena belasah dengan dia. Okay, mungkin anda kata Kak Nazah tak faham, tapi anda kena cuba. Kena juga ikhtiar, kena juga cuba. Okey, dan yang paling penting sekali, nombor satu yang paling atas sekali. Okey, sebelum nak buat semua ni, minta dengan Allah dulu. Ya Allah, pemudahkanlah ya Allah. Aku nak bantu suami aku ni ya Allah, nak berhenti ketum, nak berhenti rokok, nak berhenti ketagihan dadah. Okey, hati suami kita ni milik Allah. Suami kita milik Allah, kita milik Allah, kita semuanya milik Allah. Allah yang punya. Okey, Allah yang ciptakan kita. Semua tahu benda tu kan. So hati suami ni adalah milik Allah. Kalau Allah nak switch hati suami kita ni sekelip mata je, contoh nak switch kepada ambil dadah, dia kan ambil dadah. Macam tu je. Tapi kalau Allah switch nak ke arah kebaikan, Waalaikumsalam. Sana, dalam bilik sana. Pampers kat bilik belakang, dalam almari Upipin. Okay, so Ebi dia bangun ke? Okay, so kalau kata Allah nak switch, kalau kita doa minta ya Allah, Aku nak sangat suami aku ni berhenti ketum demi kebaikan, berhenti dadah demi kebaikan. Jadi yang orang kata, kita bersembang dengan Allah ni, kita doa minta dengan Allah ni, kita doa ikutlah. Orang kata sehabis sopan lah. Okay, tolonglah ya Allah, ubahlah hati suamiku ya Allah. Hati suami aku milikmu ya Allah. Pemudahkanlah ya Allah. Ubahkanlah hati dia ni untuk dia nak berhenti ketagihan. Okay, so and then cubalah ayat-ayat manis tadi. Ayat manis, bergurau dengan dia, tengok macam mana feedback dia. Tapi bukannya cuba sekali tak jadi terus tak nak. Kena kerap-kerap lah macam tu. Lepas tu sebagai seorang isteri, apa yang Kak Nazah nak nasihatkan ialah, okey, bila minta dengan Allah, okey, jaga solat. Okey, Kak Nazah selalu pesan jaga solat, perbanyakkan doa. Kalau boleh malam bangun tahajud, buat tahajud. Kalau kata dah ngantuk sangat, orang kata sebelum nak masuk subuh tu bangun subuh awal sikit, buat tahajud. Okey, minta dengan Allah. Cakap ya Allah, tolonglah ya Allah, suami aku macam ni. Mengadu cerita dengan Allah. Okey, sebab hati suami ni Allah yang pegang. Biasa tahajud ni cepat lah, Allah akan bagi cepat jawapan dia. Okey, and then dah minta dengan Allah, dah orang kata dah solat, dah doa, jaga aurat. Okay, jaga aurat anda. Itu paling penting. Okay, bila kita ikut semua apa yang Allah cakap, InsyaAllah Allah akan bagi apa yang kita suka. Kita paling suka ialah bila suami kita berhenti ketagihan kan. Berhenti ketagihan ketum, berhenti ketagihan dadah, berhenti rokok. Kita suka kan. Jadi kita buat dulu apa yang Allah suka. Allah kebas dengan Kak Nazah ni. Sebab tak ada ni. Kebas. Dah ke Kakak Cu? Okay. Jadi kita buat apa yang Allah suka dulu. Okay, macam Kak cakap tadi, jaga solat. Okay, kalau boleh malam bangun buat tahajud, doa minta dengan Allah, luahkan segala masalah tu dengan Allah. Buat tahajud, cerita dengan Allah apa yang anda nak. InsyaAllah dalam tahajud ni cepat Allah bagi. Selalu memang terbukti sangat-sangat. Okay, and then jaga aurat. Okay, jaga aurat. Faham kan maksud Kak Nazah? Kak Nazah sayang anda semua. Sebab tu Kak Nazah cakap ni, daripada hati Kak Nazah cakap ni. Bila anda jaga aurat, maknanya anda sayang diri anda sendiri. Okay, bila anda sayang diri anda, okay, kita sebagai wanita, bila kita sayang diri kita, so dengan mudah suami kita akan sayang kita. Sebab kita sayang diri kita, kita ikut apa cakap Allah, InsyaAllah Allah akan turn hati suami kita tu sayangkan kita. Ini memang terbukti. Alhamdulillah sangat-sangat.
Okay, sebab dulu asalnya Kak Nazar memang pakai tudung pun singkat-singkat lah. Okay, memang tudung pun singkat-singkat je. Sampai satu tahap tu mungkin lah orang kata hidayah. Okay, bila sampai hidayah tu Kak Nazar rasa macam nak menutup aurat dengan sempurna. Okay, dan waktu tu tak tahu juga cara dia macam mana sebenarnya. Macam mana cara nak menutup aurat dengan sempurna ni? Kita tahu pakai tudung, pakai baju lengan panjang, pakai seluar dah tutup aurat. Rupa-rupanya labuh-labuhkan, longgar-longgar, labuh-labuh. Okey, longgar-longgarkan, labuh-labuhkan. Waktu tu husband Azhar siap cakap apa? Dia nak belikan Kak Nazar seluar jeans. Dia kata senang untuk pergi ride. Sebab kita selalu pergi ride sebelum ni, ride naik motor apa semua kan. Okey, lepas tu Kak Azhar kata dengan husband, Kak Azhar pandang dia, Kak Azhar cakap, bang, sayang tak nak dah macam tu. Sayang kalau nak tutup habis semua dah. Kak Azhar waktu tu Kak Azhar belum berpurdah. Okay, belum berpurdah. Ni berpurdah ni pun dah baru je setahun lebih. Alhamdulillah lah. Bukan mudah juga sebenarnya. Okay, lepas tu terkejut husband Kak Nazar dengar. Okay, semenjak daripada tu Kak Nazar start shopping. Tada! Beli hand sock, beli stokin, beli tudung labu-labu. Waktu tu pergi Giant je pun, pergi beli barang dapur, tapi sempat lagi singgah beli tudung labu. And then masa beli tudung labu tu tunjuk dekat husband. Memang labu sampai ke paras bawah pinggang kan, kat punggung bawah lagi kan. Lepas tu, bang, okey tak ni? Lepas tu husband pun cakap, cantik okey. Waktu tu Kak Nazar rasa, kalau aku berubah macam ni, nanti suami aku tak sayang pula kan. Sebab dah jadi macam makcik-makcik, dah jadi macam tak bergaya kan. Sebab dah labuh dan longgar. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya bila kita buat apa yang Allah suka, okay, bila kita buat apa yang Allah suka, insya-Allah Allah akan bagi apa yang kita suka. So Alhamdulillah sampai ke hari ni, orang kata hilah, suami pun okey. Alhamdulillah dia sangat support. Mulanya dia kata nak pakai purdah ni bukan mudah sayang. Kalau pakai hari ni besok jangan buka. Tapi Alhamdulillah setahun lebih dah Kak Nazar pakai purdah. Masa mula dia tahu Kak Nazar pakai purdah, dia pun terkejut juga. Tapi Kak Nazar rasa ini yang Kak Nazar nak. Kak Nazar rasa macam nak tutup habis semua. Macam tu. Tapi Alhamdulillah Allah pemudahkan. Okay, buat apa yang Allah suka, insya-Allah Allah akan bagi apa yang kita suka. Tapi first kita kena buat dulu apa yang Allah suka dulu. Jaga solat. Kalau dulu solat kita wanita, solat di awal waktu. And then jaga aurat, jaga solat, jaga aurat. Kalau kata suami, jaga suami, insya-Allah. Okay, Kak Nazar ni bukannya baik sangat. Kak Nazar pun ada orang kata kekurangan, tapi Kak Nazar nak sharing sebab banyak sangat masalah yang suami ketagihan ketum, suami ketagihan dada, isteri yang stres, tekanan kat rumah, isteri yang mental kat rumah, kena pukul, kena belasah. Okay, jadi orang kata apa cara yang Kak Nazar boleh bantu dengan bagi tips macam ni, bagi ayat-ayat manis, pujuk suami, bermanja dengan suami. Kalau ini anda semua buat jika anda sayang suami anda, jika nak teruskan sesuatu hubungan, sesuatu perkahwinan tu. Okey, sebab kes bercerai kerana dada, bercerai kerana ketum sangat ramai. Customer Kak Nazar yang Kak Nazar pergi COD hari tu, Kak Nazar COD dekat mak dia, dekat mak pesakit yang ketum tu. Okey, dia bagi tahu anak dia memang dah bercerai, tunggu mahkamah punya keputusan je. Isteri dia, maksudnya menantu perempuan tu, bawa anak tu pergi nekat nak pergi cerai. Orang kata nak bercerai dengan suami, tak peduli apa lagi dah. Okey, ada yang minum ketum, isteri bertahan, Alhamdulillah. Isteri bersabar, isteri bertahan, Alhamdulillah. Tapi jangan sampai isteri tu dah tak tahan lagi. Betul Kak Azhar cakap. Mak dia sendiri, waktu tu Kak Azhar COD dengan mak dia yang ambil penawar Trustgold ni untuk berhenti ketum ni. Mak dia sendiri yang cakap dengan Kak Nazar, kata anak acik dah dalam proses nak bercerai dah tu. Isteri dia dah pergi dah keluar pada rumah dah bawa dah anak dia. Kejut Kak Nazar dengar. Okay, Kak Nazar nampak anak dia yang minum ketum tu kan, bawa motor babai mak dia, mak pergi dulu, macam tu lah kan. Nampak elok orangnya, tapi mungkinlah dugaan dalam kehidupan. Muda lagi anak seorang. Okay, so tapi sekarang ni anak dia memang dah pulih sepenuhnya dah. Alah, silap lah isteri dia tinggalkan dia. Alhamdulillah, mak dia sendiri yang WhatsApp dengan Kak Nazar. Okay, mak dia lebih kenal anak macam mana kan. Anak tu memang anak tu pernah sekali je call Kak Nazar, tanya cara penggunaan macam mana, apa semua kan. Waktu tu Kak Nazar ingat lagi ayat padu yang Kak Nazar bagi,
Okay, Kak Azhar tahu yang dia dah bercerai, tapi bukan dia cerita, daripada mak dia cerita. Kak Azhar cakap kat dia macam ni. Kak Azhar cakap, kalau tuan tak sayangkan diri tuan, macam mana orang nak sayang tuan? Okay, sama juga macam kita wanita. Kalau kita tak sayang diri kita, kita tak tutup aurat, kita tak sayang diri kita, kita tak jaga diri kita elok-elok, okay, bila kita terdedah, terketat sebenarnya kita tak sayang diri kita. Mudah untuk orang semua tengok, kan? So daripada situ, bila kita tak sayang diri kita, macam mana suami kita nak sayang kita? So sayangi diri anda dulu, barulah orang lain akan sayang anda. Itu memang sangat-sangat tips yang Kak Nazar pakai daripada dulu sampai sekarang. I love myself. Okay. And then Kak Nazar cakap dengan pesakit Kak Nazar tu, waktu tu dia call Kak Nazar kan. Dari Kak Nazar, TV untuk apa, habatus sauda untuk apa, jus TG untuk apa. Padahal Kak Nazar dah explain dekat mak dia, tapi mungkin dia tak puas hati lah kot bila Kak Nazar explain kat mak dia kan. Dia dengar sendiri. Lepas tu macam dia kata, betul ke Kak benda ni boleh berhenti ketum ni? Kak Nazar kata betul lah. Okay, follow. Sekarang nak tahu betul tak betul, follow je step yang Kak Nazar bagi ni, InsyaAllah. Okay. And then selepas 2-3 minggu rasanya kot, mak dia WhatsApp. Mak dia kata anak dia dah pulih dah. Dah pulih pada ketagihan ketum. Sekarang dah normal, bangun pagi pun dah senang, malam pun terus tidur. Tak ada malam berjaga sampai 3-4 pagi, tak ada dah. Mak dia sendiri, sebab dia duduk sekali dengan mak dia lah selepas dia dah bercerai tu. Mak dia duduk dengan dia, mak dia nampak segala aktiviti dia. Okay, Alhamdulillah. So isteri dia pun dah tinggalkan dia. Tak tahulah, mungkin selepas tu semoga dia rujuk baliklah dengan suami dia, sebab yang terbaik, sebab dia ada anak. Okay. Waktu tu Kak Azhar kata kat dia, kalau tuan tak sayangkan diri tuan, macam mana orang lain nak sayang tuan? Dia mungkin terpana lah tu waktu tu kan, Kak Azhar cakap macam tu. So dia memang betul-betul follow semua step yang Kak Azhar bagi untuk berhenti ketum. Alhamdulillah, pulih sepenuhnya. Tu mak dia kata, bangun pagi dah okey, malam macam biasa 11, pukul 10.30 tu dah tidur. So bila tidur awal, bangun pagi pun boleh awal lah, tak ada masalah, sebab dah bebas ketum. Alhamdulillah. So nak berhenti ketum, nak berhenti dadah, nak berhenti rokok, InsyaAllah Kak Azhar boleh bantu. Isteri yang nak bantu suami, Kak Azhar boleh bantu. So ingat tips Kak Azhar tadi. Nombor 1, kenal pasti apa masalah suami. Yang nombor 2, berlemah lembut dan bersopan dengan suami. Jangan menongking-nongking. Memang lagi dia melenting. Okay, silap anda pula kena belasah nanti. Yang nombor 3, buatlah gurau-gurau senda dengan suami, untuk menceriakan. Walaupun tak ceria, tapi kita kena buat ceria. Okay, dalam padu tu kita boleh selit ayat power kita. Ingat ayat power Kak Nazar tadi. Keputusan yang paling penting yang saya pernah buat dalam hidup saya ialah mengahwini awak. Awak sebenarnya orang yang terbaik dekat atas muka bumi ni. Love you. Love you abang. Husband Kak Azhar tak hari nak pergi kerja, Kak Azhar akan cakap love you abang, I love you. Dia akan jawab lah nanti love you tu, walaupun jauh-jauh pun. Okay, kalau boleh sebelum suami pergi kerja pagi-pagi, peluk suami. Biar hati kita dengan hati suami tu biar rapat. Okay, bila tu pejam mata, rasakan ketenangan tu. Okay, peluk suami sebelum suami pergi kerja. Tips, okay, daripada Kak Nazar. Yang kedua, ayat manis, awak adalah pasangan hidup yang terbaik yang pernah hadir dalam hidup saya. Terima kasih kerana menjadi suami yang terbaik. Awak sangat istimewa. Lepas bagi ayat manis tu, selit lah. Abang tak nak ke berhenti ketum? Saya sayang abang sangat. Saya tak nak abang jadi apa-apa pun. Alah, bagilah ayat manis sikit. Okay. Dah sampai sini Kak Azhar punya tips. Okay, tips untuk anda wanita dan si rumah kat luar sana, para isteri yang nak bantu suami anda yang ketagihan ketum. InsyaAllah, apa-apa boleh klik je nombor kat bawah tu. InsyaAllah Kak Azhar boleh bantu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum. Bye.